letak definisi dulu supaya orang jelas apa yang kita nak bincangkan. Takut orang faham lain, kita duk faham benda lain. Baik, bila kita sebut tentang rezeki istidraj, dia ada dua perkataan lah yang kita nak kena tahu. Yang pertama rezeki, yang kedua istidraj lah. Baik, rezeki ni kalau kita tengok dalam Quran, memang banyak perkataan rezeki ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala bagi tahu kita tentang rezeki ni banyak kali, ada lebih pada 100 kali, kalau tak silap saya. Yang mana rezeki ni kalau kita tengok, dia adalah satu pemberian daripada Allah. Satu pemberian daripada Allah, sama ada pemberian itu dalam bentuk yang fizikal ataupun bentuk yang maknawi. Bentuk yang fizikal tu contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang rezeki yang turun daripada hujan. Yang mana hujan itu apabila turun, dia akan membawakan kesuburan kepada tanah yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan itu akan membawa buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Jadi oleh kerana hujan ini membawa tumbuh-tumbuhan yang memberi manfaat kepada manusia, maka Allah Ta'ala menamakan hujan itu sebagai rezeki. Ada juga yang berbentuk makanan, minuman, dan ada juga yang berbentuk harta. Ini semua dipanggil sebagai rezeki fizikal. Ya, rezeki fizikal. Ada juga yang dipanggil, ada juga rezeki yang lebih kepada rezeki yang maknawi, iaitulah pahala. Ganjaran daripada Allah juga diberikan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ali Imran. Allah Taala kata, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang bermaksud, jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka yang mati syahid, mereka yang memperjuangkan untuk memperjuangkan di dalam medan perang sehingga terpaksa mengorbankan nyawa, dibunuh oleh orang-orang yang memusuhi agama, kamu jangan sangka mereka ini adalah orang yang mati. Kamu jangan sangka mereka ni orang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mereka diberikan dengan rezeki, iaitu mereka diberikan dengan kurniaan daripada Allah yang sangat banyak. Itu kalau rezeki di akhirat lah, rezeki selepas daripada kita menghabiskan hidup dalam dunia. Ada juga rezeki yang berbentuk ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat bernilai daripada sekadar makan dan minum ataupun sekadar rezeki yang berbentuk fizikal, iaitulah rezeki iman dan Islam. Rezeki jiwa yang baik, rezeki jiwa yang hidup. Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang dalam surah Ali Imran juga ayat 212. Allah Taala kata, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Allah Taala sebut perkataan rezeki kat situ. Allah Taala kata, dihiaskan bagi orang-orang yang kafir itu kehidupan di dalam dunia. Orang kafir ni Allah Ta'ala hiaskan dia kehidupan dalam dunia. Dia tak beriman kepada Allah, dia tak beriman dengan akhirat, dia mungkin tak dapat ganjaran akhirat, tapi ganjaran dunia Allah Ta'ala mungkin bagi kat dia. Kelebihan dunia Allah Ta'ala mungkin bagi kat dia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Bahkan mereka memperolok-olokkan, mereka memandang rendah, mereka mengketawakan, ya, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni mungkin dari sudut pemberian harta dunia Allah Ta'ala tak bagi banyak kat dia, kan? Tapi Allah Ta'ala akan bagi rezeki di akhirat kat dia banyak. Orang beriman ni, dia memperolokkan orang yang beriman, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, "Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Sedangkan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu kedudukan mereka lebih tinggi di hari kiamat di sisi Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang dia nak tanpa ada balasan hisab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok huraian ulama tafsir, antaranya Syekh Nasir As-Sa'di, seorang ulama daripada Saudi, dia waktu dia menghuraikan hadis ni, dia kata Allah Azza wa Jalla ni apabila memberikan rezeki kepada manusia,
Allah beri rezeki maknawi, rezeki duniawi. Rezeki dunia ni kepada manusia Allah Ta'ala beri kepada orang mukmin pun Allah Ta'ala bagi, kepada orang kafir pun Allah Ta'ala bagi. Orang mukmin pun dapat, orang kafir pun dapat. Ini rezeki yang kita panggil sebagai rezeki duniawi. Rezeki yang kita kata bersifat fizikal. Tetapi dia kata wa amma rizqul qulub minal ilmi wal iman wa mahabbatillah wa khasyatihi wa rajaihi wa nahwi dhalik fala yu'tiha illa man ahab. Tetapi rezeki yang berbentuk jiwa yang hidup dengan ilmu, rezeki keimanan, rezeki cinta kepada Allah, rezeki takut dengan azab Allah, rezeki mengharapkan balasan Allah dan seumpamanya, rezeki ini Allah Ta'ala tak bagi melainkan kepada orang yang Allah Ta'ala cinta, orang yang Allah Ta'ala sayang. Jadi sebab itu kita kata rezeki ni ada dua. Rezeki fizikal dan rezeki maknawi. Yang paling penting sebenarnya rezeki maknawi. Ibn Uthaymin juga sebut benda yang sama ketika dia mensyarahkan hadis yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Tak apalah, saya panjang sikit urai bab ni kan. Sebab kita kena faham dulu makna rezeki ni. Sebab kadang-kadang orang dia tak faham makna rezeki, dia kata dia rezeki tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kat dia rezeki banyak, dia tak sedar. Antaranya rezeki iman dan Islam. Baik. Ketika mana Nabi SAW kata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Allah Ta'ala ni, kata Nabi, setiap daripada kamu, kejadian dia dihimpunkan di dalam perut ibu dia selama 40 hari. Allah Ta'ala jadikan 40 hari. Okey, summa yakunu alaqah. Summa yakunu mudghah. Summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id. 4 benda. Apa dia? Nabi kata bila 40 hari kejadian tu berlaku, dalam masa 40 hari tu jadinya alaqah. Walaupun ada sebagai ulama kata alaqah tu berlaku pada 40 hari yang kedua. Ada khilaf di kalangan ulama. Tak apalah, tak ada masalah yang tu, perbahasan yang lain, kita akan hurai bab lain. Saya pun dah hurai dah sebenarnya, boleh tengok kat YouTube saya hurai bab ni. Iaitu bab kejadian manusia ni, alaqah ni 40 hari yang kedua ke dalam masa 40 hari yang pertama tu. Kemudian Nabi kata jadi mudghah. Jadi alaqah jadi mudghah. Alaqah ni benda yang tergantung. Memang janin tergantung dalam rahim ibu dia. Kemudian mudghah. Mudghah ni benda yang digigit. Tumbuh apa ni, bentuk seperti digigit yang melengkung, iaitu tulang belakang bayi. Memang melengkung pada peringkat awal. Yang ni Syekh Syaraf Qudah ada hurai panjang yang mana hadis ni mengandungi mukjizat saintifik. Kalau kita tengok hadis memang ada mukjizat saintifik, sangat-sangat ajaib lah hadis ni. Cuma saya bukan nak cerita bab tu, kita nak cerita bab lain hari ni, iaitu bab rezeki. Nabi kata summa yursalu ilaihil malak. Kemudian akan dihantar kepada dia malaikat. Malaikat akan pergi kat dia. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat akan tiup ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat akan disuruh oleh Allah untuk menulis 4 perkara. Apa dia? Bi katbi rizqihi wa ajalihi. Rezekinya, ajalnya, wa amalihi, dan amalannya. Ya. Syaqi au sa'id. Adakah dia ni ahli syurga atau ahli neraka? Allah Ta'ala tulis siap dah. Jadi, sebelum kita lahir Allah Ta'ala siapkan dah kan. Jadi, bila rezeki, Syekh Uthaymin kata, rezeki ni ada 2 dia kata. Rezeki yang menghidupkan badan dan rezeki yang menghidupkan agama. Rezeki yang menghidupkan badan dan rezeki yang menghidupkan agama. Rezeki yang menghidupkan badan ni apa dia? Harta, makanan. Ini rezeki yang menghidupkan badan. Tapi ada satu lagi rezeki yang menghidupkan agama, iaitu rezeki iman, rezeki ilmu. Memang Allah Ta'ala bagi rezeki ni kadang-kadang, ialah tak sama kan Allah Ta'ala bagi rezeki kat manusia ni. Jadi, ada orang, bila kita tengok kan, baca sekali je, dia ingat apa yang dia baca. Kita baca 10 kali tak ingat. Kerana rezeki. Rezeki ilmu, rezeki kefahaman, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu kisah. Masa saya belajar dekat pondok dulu lah. Waktu saya belajar dekat pondok dulu, saya belajar ilmu nahwu. Ustaz yang mengajar saya tu, dia bahasa dia tu macam bahasa hulu sikit lah. Bahasa
ke arah Gri, Penggalan Ulu sanalah. Bila dia mengajar tu, kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang agak daerah dia pekat sikit. Jadi kami tak faham dia ajar. Jadi kami mengadu, tak faham lah Ustaz, tak faham Ustaz mengajar ni. Dia kata tak apa. Kefahaman tu rezeki daripada Allah. Bukan daripada saya. Dia kata, hari ni mungkin tak faham, nanti lama-lama insya-Allah akan faham. Tuhan akan bagi rezeki faham. Ya, punya betul lah. Bila pergi ke Jordan, masa belajar tu tak faham pun. Ilmu-ilmu nahu, kaedah-kaedah nahu. Bila pergi ke Jordan, baca kitab Arab, baru kefahaman tu datang kemudian. Alhamdulillah. Kan? Kefahaman tu datang kemudian. Oh, ini yang dimaksudkan dulu. Oh, ini aku baca dulu. Jadi, pemahaman ni juga adalah rezeki. Apatah lagi, pemahaman dari sudut agama. Sebab itu Allah Ta'ala, sebab itu Nabi SAW kata, "May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Ta'ala nakkan kepada dia kebaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan kefahaman yang betul kepada agama. Dan kefahaman yang betul terhadap agama ni merupakan rezeki. Merupakan rezeki daripada Allah. Baik. Rezeki ni, selain daripada rezeki iman dan Islam semua ni, rezeki secara umumnya itu yang berbentuk fizikal, ataupun rezeki yang tak membawa, orang kata apa, tak secara langsung membawa kepada iman dan Islam, rezeki ini berbentuk ujian daripada Allah. Allah Ta'ala sebut, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami akan uji kamu dengan sesuatu yang buruk dan juga dengan sesuatu yang baik. Kedua-duanya datang sebagai ujian kepada kamu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, adanya harta yang banyak, makan yang cukup, makan yang sedap, ilmu dunia yang banyak, ilmu dunia yang boleh membawa kamu dapat harta yang banyak. Semua ni adalah ujian daripada Allah. Sama ada ujian tu dalam bentuk yang sukar ataupun ujian tu dalam bentuk yang senang. Kan? Ujian dalam bentuk yang sukar ni biasa orang sedar. Ujian dalam bentuk yang sukar. Allah Ta'ala bagi musibah, bagi sakit, bagi kemiskinan, bagi kesusahan. Yang ni kita mungkin rasa Allah Ta'ala nak uji aku. Allah Ta'ala nak cuci dosa aku. Allah Ta'ala nak bagi aku sedar, nak kembali kepada dia. Tapi ujian yang berbentuk kesenangan, yang ni susah orang nak sedar. Yang ni susah. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang ramai manusia rugi. Nabi menggunakan perkataan maghbun. Maghbun daripada perkataan ghaban. Orang Perak sebut meraban tibin, meraban. Meraban ni maksudnya merugikan. Dan perkataan ini adalah perkataan ekonomi, perkataan perniagaan. Sebab itu dalam perniagaan, siapa yang belajar ilmu muamalat, dia akan ada istilah dipanggil ghaban. Al-ghabnul fahish, al-ghabnul yasir. Kerugian, penipuan dalam perniagaan. Jadi, bila Nabi SAW menggunakan lafaz perniagaan untuk merujuk kepada manusia ni, perkara ni sebab apa? Sebab dua perkara ni, kesihatan dan waktu lapang. Waktu lapang ni, Syekh Sharaf Al-Qudah kata bukan sekadar waktu kita lapang, kosong, tak ada buat apa. Apa yang awak selalu buat waktu lapang? Hobi saya mengumpul stamp. Bukan itu, sebab tu dia kata, waktu lapang ni umur. Allah Ta'ala bagi kat kita umur, Allah Ta'ala bagi kat kita kesihatan. Dua benda ni rezeki. Ada orang dapat rezeki umur 50 tahun. Ada orang dapat rezeki umur 95 tahun. Sebab itu kalau nenek kita ke tok kita baru umur 70 tahun, kita kata nenek, tok sabar, usaha, nanti umur 93 tahun boleh jadi PM lagi. Macam ni. Maksudnya kesihatan, umur, ini adalah rezeki daripada Allah. Yang mana ramai manusia tak sedar benda ni rezeki yang Allah Ta'ala bagi sebagai modal. Dia ingat benda tu untung. Dia joli benda yang Allah Ta'ala bagi ni dan tak buat untung pun di hujung tahun. Biasa orang berniaga, dia akan guna dia punya modal untuk dapat untung di hujung tahun. Bila katalah dia buat loan ke apa kan, dia buat pembiayaan ke kat bank Islam ke, nak berniaga, patutnya financing yang orang bagi kat dia tu, dia buatlah kedai. Dia pergi joli benda tu. Dia pergi joli keuntungan pemodal tu. Untung tak ada, berniaga tak ada. Jadi manusia ni Allah Ta'ala bagi rezeki yang berbentuk modal kehidupan untuk dia mendapatkan keuntungan, iaitu kesihatan Allah Ta'ala bagi, umur Allah Ta'ala bagi.
Tapi kebanyakan manusia menjadikan dua benda ni sebagai keuntungan, sedangkan ia adalah modal untuk mendapat keuntungan, tapi dia buat macam untung, dia joli. Sebab tu Nabi kata maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ramai manusia rugi padanya. Jadi sebab itu bila Allah Taala bagi rezeki yang banyak kepada satu orang, berikan kelebihan yang banyak, tetapi ia tidak membawa kepada iman, ni kita panggil sebagai istidraj. Kat sinilah yang dipanggil sebagai istidraj. Maka sebab itu istidraj ni diambil daripada perkataan darajah. Darajah ni apa darajah? Darajah ni orang Melayu pakai. Darjat. Orang Melayu pakai, kan? Zaman Piramli dah pakai dah. Antara dua darjat. Apa maksud darjat? Darjat ni satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Sama ada ke tempat yang lebih tinggi ataupun ke tempat yang lebih bawah. Sebab itu orang Arab panggil tangga tu darajah, daraj. Tangga tu dipanggil daraj. Kenapa? Kerana tangga ni menyampaikan kita ke satu tempat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Istidraj ni ialah sesuatu yang mendekatkan. Perbuatan nak mendekatkan sesuatu kepada kita. Jadi, bila kita sebut tentang istidraj, kata At-Tabari dia hurai tentang maksud istidraj ni, dia kata igtirarul mustajrij bilutfi man istadrajahu haitsu yara al-mustadraj anna al-mustadrij igtirarul mustadraj bilutfi man istadrajahu haitsu yara al-mustadraj anna al-mustadrij ilaihi muhsinun hatta yuwarrituhu makruha. Yang bermaksud istidraj ni apa dia? Perasaan terpedayanya orang yang terkena kepada sifat mustadraj ini dengan kasih sayang orang yang memberi istidraj kepada dia, sehingga dia rasa pemberi mustadraj itu seolah-olah berlaku baik pada dia, sedangkan sebenarnya benda tu orang tu bagi untuk menjahanamkan dia, untuk untuk memberikan ataupun mendedahkan dia kepada keburukan. Jadi bila Allah Ta'ala berikan kita istidraj, na'udzubillah lah, bila Allah Ta'ala memberikan seseorang dengan istidraj, Allah memberikan kesenangan kepada dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesenangan kepada dia bukan untuk dia paling lagi ingat pada Allah, tak, tapi untuk dia lupa Allah, untuk dia kekal berada dalam maksiat. Ini istidraj. Maksudnya rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kemudahan yang Allah Ta'ala bagi untuk dia lebih jauh pada Allah. Inilah maksud istidraj. Dan yang kita kena faham, yang kita kena orang kata apa, lindungi diri daripada dia. Wallahu a'lam. Baik, ini soalan pertama setengah jam ni. Baik, soalan seterusnya. Kita setiap bulan kita dapat gaji, kan, apa ni, yang berniaga tu lagilah setiap bulan dapat, kadang-kadang kutipan harian dia dapat. Mana kata rezeki, tak anggap rezeki lah sebagai gaji kita. Jadi gaji yang kita dapat setiap bulan ni, kita adalah buat spending, dan kita pun manusia, kadang-kadang pun kita tergelincir ke mana-mana. Jadi mungkin kita nak minta tips pada doktor, bagaimanakah kita nak membezakan rezeki Allah Ta'ala bagi ni, dia mendorong kita ataupun membawa kita ke arah istidraj ke, ataupun dia memang rezeki yang memang Allah kurniakan untuk kita lah. Jadi minta bagi tips macam mana kita nak membezakan. Tu satu lagi, bila kita dengar kata rezeki ataupun istidraj ni, dia adakah dia berupa kekayaan harta saja, ataupun adakah mungkin pangkat, kedudukan ataupun sebagainya itu juga dikira sebagai istidraj? Silakan Doktor. Okey, ini benda yang penting juga, iaitu macam mana kita nak tahu benda tu istidraj ke tidak. Sebab saya dah bagi tahu tadi, iaitu rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni, selain daripada rezeki iman dan Islam lah, iman dan Islam tu memang membawa kepada Tuhan lah, tapi selain daripada rezeki tu, yang berbentuk harta, yang berbentuk anak pinak, yang berbentuk kesenangan, yang berbentuk pangkat, yang berbentuk kemudahan, ini juga boleh jadi rezeki yang membawa kita kepada Tuhan, boleh jadi rezeki yang membawa kita lupa Tuhan. Sebab itu kalau kita tengok di dalam surah Alaq, Allah Ta'ala sebut, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
inna ila rabbika ruj'a. Iaitu Allah Ta'ala kata sesungguhnya tak sepatutnya manusia itu menjadi orang yang taghut. Sesungguhnya manusia itu sangat melampau pada Tuhan. Ar-ra'ahu staghna. Bila dia merasakan diri dia itu tidak memerlukan Tuhan. Bila dia menjadikan diri dia itu kaya, rasa macam senang. Manusia ni dia ada beberapa step dalam kehidupan dia. Kehidupan asas manusia, nak makan untuk hidup, nak minum untuk hidup, nak pakai. Dia kata dapat benda ni cukuplah. Aku dapat benda ni cukuplah. Okey. Tapi bila dia dapat benda tu, lama-lama sikit dia rasa dia nak makan lagi sedap. Dia dah dapat makan mula-mula. Dia kata dapat roti pun cukup lah. So dapat. Lama-lama makan, rasa tak cukup. Dia kata nak makan lagi sedap. Makan lagi sedap. Lepas makan lagi sedap, dia nak ada pasangan pula. Lepas dah ada pasangan, dah ada anak, dia nak kahwin satu lagi pula. Lepas tu bila dia nak kuasa pula. Dia bukan nak kuasa, dia nak kaya pula. Dah ada pasangan, dah ada keluarga, dia rasa macam tak cukup lah. Aku nak jadi kaya. Lepas tu dia jadi kaya, tak cukup kaya, dia nak kuasa. Ini asas maratib ataupun kita kata martabat kehidupan insan yang berlaku pada orang. Kebanyakannya. Daripada kehidupan asas, dia nak lebih lagi. Bila dah dapat lebih, dia nak lagi lebih. Bila nak lagi lebih, dia nak kuasa pula. Sebab itu kita tengok orang berebut-rebut tentang kuasa. Dan orang yang berebut-rebut tentang kuasa ni kebanyakannya orang yang cukup makan dan pakai dia. Orang yang tak cukup makan dan pakai, dia tak peduli pun pasal kuasa ni. Dia tak peduli pun nak bergaduh pasal berebut kursi ke, dia tak peduli. Sebab dia kata kehidupan asas aku pun tak cukup. Tapi biasanya orang yang berebut kuasa, yang nak kuasa lebih-lebih ni, orang yang ada kelebihan dari sudut kehidupan dia. Kebiasaannya begitulah. Ya, maka macam mana kita nak tahu benda tu merupakan istidraj ataupun tidak? Ada beberapa tanda. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dalam surah Al-An'am, kalau tak silap saya, yang bermaksud apabila Allah Ta'ala kata, ni Allah Ta'ala cerita ni. Padam pula. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang sifat orang yang diberikan dengan istidraj. Allah Ta'ala kata, apabila mereka ini lupa apa yang mereka telah diperingatkan. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, Allah Ta'ala turunkan wahyu, umat-umat terdahulu pun samalah. Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab kepada mereka, memberikan peringatan melalui jalan Nabi mereka. Mereka lupa, mereka tak peduli pun. Falamma nasu ma zukiru bihi. Apabila mereka lupa tentang apa yang mereka diperingatkan dengannya, Allah Ta'ala kata, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan pintu segala-galanya apa yang ada. Semua pintu kesenangan Allah Ta'ala bagi. Sedangkan mereka lupa. Kemudian Allah Ta'ala kata, hatta idza farihu bima utu. Sehingga kan apabila mereka ini menjadi gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, akhadnahum baghtah. Kami ambil mereka. Kami timpakan mereka dengan bala bencana dalam keadaan tiba-tiba dalam keadaan terkejut mereka. Fa idzahum mublisun. Dalam keadaan mereka tu berada dalam keadaan yang macam terpinga-pinga, dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan putus asa dengan bantuan Tuhan lagi. Dan sebab mereka tahu yang datang tu sebenarnya ada azab Tuhan. Jadi kat sini Nabi SAW mentafsirkan ayat ni dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi kata, idza ra'aita Allah yu'ti 'abd min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Nabi kata dalam hadis, apabila kamu melihat Allah memberikan seorang hamba daripada balasan dunia untuk melakukan maksiat dia,
Allah Ta'ala bagi kat dia, dia buat maksiat lagi. Ya. Dia buat maksiat apa yang dia nak. Ketahuilah itu sebenarnya adalah istidraj. Jadi tanda nak tahu istidraj ke tidak sebenarnya dalam kehidupan kita lah. Bila kita dapat sesuatu, bila kita dapat nikmat, dapat apa, kita nak tahu benda ni istidraj ke tidak. Yang pertama kena tengok. Bila kita dapat nikmat ni, kita buat orang kata apa, nikmat ni kita gunakan untuk buat maksiat ke ataupun untuk buat ketaatan pada Allah. Kalaulah nikmat yang kita bagi ni kita berterusan berada di atas maksiat kepada Allah, itu petanda ia adalah istidraj. Hati-hati. Yang kedua, kalaulah kata kita dapat nikmat ni tak menjadikan kita orang yang sentiasa muhasabah diri, bahkan kita nampak pula aib orang lain, itu juga merupakan salah satu daripada tanda istidraj. Istidraj ni ada dua tanda lah. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi kat kita rezeki, kita masih lagi buat maksiat, tak ingat kat Tuhan. Yang kedua, Tuhan bagi kat kita rezeki, kita tak muhasabah diri pun, tak teringat pun nak muhasabah diri. Dan sebagian ulama sebut, di antara tanda istidraj juga, bila kita pula tak muhasabah diri, kita pula pergi tengok aib orang lain, lupa dengan aib kita sendiri. Itu merupakan salah satu daripada istidraj. Dan istidraj ni seperti mana kata soalan moderator tadi, adakah berbentuk harta je? Tak. Istidraj boleh jadi harta, boleh jadi kekuasaan, boleh jadi kekuatan, boleh jadi kemudahan. Contoh ada satu riwayat orang bagi tahu kepada Imam Ahmad. Dia kata, alangkah banyaknya orang berdoa untuk engkau wahai Imam Ahmad. So Imam Ahmad kan tokoh besar. Jadi dia tokoh besar, orang kenal dia. Apatah lagi setelah dia dikenali sebagai pembela kepada ahli sunnah wal jamaah, lagi orang kenal dia. Digelar sebagai imam ahli sunnah, lagilah orang kenal dia. Jadi orang kata kat dia, ma aktsarud da'ina lak. Alangkah banyaknya orang berdoa untuk kamu wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, akhafu ay yakuna istidraja. Aku takut benda ni jadi istidraj. Maksudnya apa? Maksudnya orang puji kita banyak-banyak pun boleh jadi istidraj. Tak semestinya kekayaan. Imam Ahmad ni kita tahu dia bukan kaya mana pun. Kan dia tak kaya pun, dia tak macam Imam Malik yang memang kaya. Dia biasa-biasa Imam Ahmad ni. Bahkan kalau orang kata selipar dia pun tak tukar langsung kan. Imam Ahmad. Itu pun boleh jadi istidraj. Bahkan Syekh cerita ada satu kisah ni diceritakan Syekh saya duk cerita. Dia kata kadang-kadang orang miskin ni pun Allah Ta'ala boleh jadikan benda istidraj. Bukan kata orang kaya je istidraj tau. Orang miskin pun boleh jadi tau. Sebab tu jangan rasa tak apa, ini orang kaya je boleh dengar. Orang miskin pun kena dengar juga. Orang miskin macam kita ni pun kena dengar juga. Itu ada satu kisah. Seorang anak murid belajar dengan seorang Tok Syekh. Tok Syekh dia miskin. Dalam rumah dia apa pun tak ada. Yang ada cuma tikar satu, teko satu. Tikar satu, teko satu. So bila sampai musim-musim haji, anak murid bagi tahu kat Tok Syekh. Tok Syekh kata, saya ni nak pergi, dia duduk di Iraq. Saya nak pergi ke Mekah nak buat haji. Dia kata, kalau kau nak buat haji, bagus. Kau pergi jumpa dengan satu orang sahabat aku. Dia ni guru besar. Seorang guru yang besar, bukan guru besar sekolah, guru besar. Seorang syekh yang besar, seorang syekh yang terkenal. Maka kau pergi jumpa dia, kau pergi minta nasihat, kata nasihat daripada dia. Anak murid ni pun pergilah buat haji. Bila pergi Mekah, ya, sampai dekat Mekah dia pergi carilah tok guru yang syekh dia bagi tahu. Mana tok guru ni kan? Dia pun pergi cari. Lain kali dia jumpa tok guru. Dia pergi jumpa tok guru tu, dia masuk rumah tok guru tu, rumah dia besar. Dia pun terkejut. Ui, mahligai kan? Besar rumah dia. Maka dia pun masuk. Bila masuk dia tengok, ui besar orang kaya ni. Kan? Lepas tu syekh ni pun keluar. Tok guru ni keluar. Tok guru ni keluar, dia kata, kata saya Fulan bin Fulan. Apa hajat datang jumpa saya? Anak murid ni kata, saya ni anak murid syekh sekian-sekian. Dia kirim salam.
Dia minta Tok Guru bagi nasihat kepada Syekh. Tok Guru ni kata, nak nasihatnya? Aku nasihat kat dia, buanglah dunia daripada perasaan dia. Buang dunia daripada jiwa dia. Anak murid dengar perkataan ni, dia macam confused. Dunia apa yang Tok Syekh aku ada? Tok Guru ni sebut kepada Tok Syekh saya, buang dunia daripada jiwa dia. Dunia apa yang dia ada? Dia ada rumah sebiji. Dalam rumah apa pun tak ada, kitab dia, lepas tu tikar dengan teko, tu je. Dia pun balik dalam keadaan dia pening, dia confused. Dia kata, Tok Syekh apa Tok Guru ni punya nasihat confusing. Bagi saya jadi pening, bagi saya jadi keliru. Dunia apa dia ni, tak tahu. Dia tak tahu kot Tok Syekh aku ni miskin. Mungkin sebelum ni Tok Syekh aku kaya. Balik ke Iraq. Dia bagi tahu kat Tok Syekh. Tok Syekh, Tok Guru saya dah jumpa Tok Guru dah. Yang Syekh pesan saya suruh jumpa dia. Kau minta nasihat tak? Saya minta lah nasihat. Dia nasihat apa? Dia kata suruh buang dunia daripada jiwa Syekh. Tok Syekh ni dengar perkataan tu. Tok Syekh ni miskin. Dia dengar perkataan tu. Dia kata, betul lah. Nasihat dia sangat betul. Terkejut anak murid dia. Dunia apa yang Syekh ada? Dia kata, aku ni walaupun harta aku tak ada, tapi aku sayang teko ni lain macam. Dia kata, teko aku ni aku sayang sungguh. Aku takut betul teko ni hilang. Lebih daripada segala-galanya. Sampai bila aku tidur terjaga malam, aku cari teko dulu. Tak bagi tahu dia. Dia kata, kadang-kadang betul lah, teko ni telah menyebabkan jiwa aku terikat betul dengan dunia. Maka sebab tu Syekh kata, terima kasih banyaklah atas nasihat ni. Tak bagi tahu apa? Kadang-kadang orang kaya, kita dah ingat orang kaya ada istidraj. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang miskin pun ada istidraj. Apa dia? Terlalu sayang dengan harta yang sikit yang Tuhan bagi ini, sampai kita rasa bakhil, kita rasa kikir. Jadi sebab itu, sama ada orang miskin ke, orang kaya ke, semuanya tak boleh, tak mungkin, mungkin tidak terlepas daripada perasaan istidraj. Kadang-kadang orang puji kita banyak, orang kata kita sekian-sekian, itu juga boleh jadi istidraj yang boleh menyesatkan kita. Jadi kena hati-hati. Wallah. Saya sebenarnya nak teka lah teko tu.